segala banyak perkhabaran baik yang insya-Allah membawa kelegaan kepada semua. Datuk Yang di-Pertua, merujuk kepada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Baginda telah menzahirkan nasihat buat pedoman kita semua. Baginda mengingatkan semua pihak untuk mengenepikan segala perbezaan serta bersatu padu dalam usaha membantras pandemik COVID-19. Sesungguhnya, kerajaan amat menghargai titah dan sokongan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa Belanjawan 2021 adalah amat penting bagi memelihara kesejahteraan rakyat dan negara. Maka dengan rendah dirinya, saya mengajak rakan-rakan yang berhormat untuk menghayati dan menilai pembentangan belanjawan ini dengan semangat perpaduan, hati terbuka dan berjiwa besar. Datuk Yang di-Pertua, tahun 2020 bagi Malaysia dipenuhi dengan peristiwa mencabar. Tidak pernah lagi dalam sejarah moden manusiawi sejenis wabak memberi impak begitu besar sekali. Penularan COVID-19 bukan sahaja meragut nyawa, malah turut menjerut ekonomi negara-negara sedunia. Tiada garis panduan mahupun sebarang petunjuk lampau yang boleh dijadikan rujukan. Kerana this is an unprecedented crisis dengan izin. Krisis ini memberi kejutan permintaan dan penawaran, mengganggu rantaian bekalan serta menekan ekosistem perniagaan. Kita juga terpaksa berhadapan dengan ketidaktentuan persekitaran luar, kejatuhan harga komoditi dan ruang fiskal yang terhad. Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF mengunjurkan ekonomi global mencatat pertumbuhan negatif di paras 4.4% pada tahun ini. Perdagangan dunia juga dijangka merosot pada kadar 10.4%. Krisis yang berlaku pada masa ini turut menjejaskan ekonomi di lebih 150 buah negara. Ia merupakan krisis ekonomi terburuk sejak era The Great Depression pada sekitar tahun 1930-an. Sejak awal lagi, kerajaan telah meletakkan keutamaan melindungi rakyat melebihi segala perkara lain. Itulah sebabnya kerajaan bertindak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Walaupun kita tahu tindakan selama hampir 2 bulan ini memberi kesan mendadak kepada aktiviti ekonomi dan sosial rakyat. Suatu itu, Bank Negara Malaysia menganggarkan negara mengalami kerugian di antara 2 hingga 2.4 bilion ringgit sehari dengan penutupan ekonomi. Bagi mengimbangi antara kewajipan melindungi rakyat dan menjamin kelangsungan ekonomi, kerajaan perlu bertindak pantas. Oleh itu, Pelan Pemulihan Ekonomi secara berfasa telah diperkenalkan menggunakan pendekatan 6R, iaitu Resolve, Resilient, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform. Semasa peringkat Resolve atau ketegasan, tumpuan kerajaan adalah untuk meratakan lekuk jangkitan COVID-19. Sementara itu, ketika peringkat resilience atau ketahanan, pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan bernilai 260 bilion ringgit telah diperkenalkan bagi menangani kesan penutupan ekonomi. Bermula Mei 2020, setelah lekuk jangkitan COVID-19 berjaya diratakan, kita memasuki fasa restart atau memulakan semula yang menyaksikan pembukaan semula ekonomi secara beransur-ansur. Selanjutnya, negara beransur ke peringkat recovery atau pemulihan, di mana kerajaan menggerakkan pakej rangsangan penjana berjumlah 35 bilion ringgit dan kita perhatin bernilai 10 bilion ringgit. Keseluruhan pakej rangsangan yang diumumkan kerajaan bernilai 305 bilion ringgit atau 20.7% daripada KDNK.
Agensi laksana telah ditubuhkan bagi memastikan pelaksanaan pakej rangsangan dibuat dengan cekap, telus dan berpandukan data. Berdasarkan kaji selidik laksana tentang keberkesanan pakej prihatin, lebih 80% daripada 11,000 responden didapati berpuas hati. Saya berterima kasih kepada laksana dan lebih 53 agensi kerajaan yang telah berganding bahu, berkongsi data dan bekerjasama erat dalam memastikan pelaksanaan pakej rangsangan ini. Segala inisiatif yang dilaksanakan merupakan counter-cyclical measures bertujuan mengurangkan dampak COVID-19. Alhamdulillah, kita dapat melihat pertumbuhan KDNK negara telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan daripada negatif 28.6% pada April 2020 kepada negatif 3.2% pada Jun. Anggaran awal KDNK bagi Julai hingga September turut menunjukkan tren pemulihan yang memberangsangkan. Sehubungan itu, mengambil kira persekitaran semasa, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 telah disemak semula dan dianggar menyusut sebanyak 4.5%. Pada tahun 2021 pula, ekonomi negara dijangka kembali pulih dan berkembang pada kadar antara 6.5 hingga 7.5%. Ini sejajar dengan langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi. Inisiatif Belanjawan 2021 selain disokong oleh pertumbuhan ekonomi global yang diunjur lebih baik iaitu sebanyak 5.2%. Suatu yang penting untuk disedari ialah kita telah membuktikan kepada masyarakat dunia yang Malaysia mampu menguruskan ekonominya dalam keadaan mencabar apa sekalipun. Baik dalam sukar, lebih lagi senang. Natijah dari pengalaman melalui pelbagai krisis ekonomi sebelum ini, kita tempa menjadi pasak iltizam yang mengikat kita untuk teguh berikhtiar, bijak kala bertindak dan yakin pada gemblengan usaha. Saya cukup tersentuh dengan semangat #KitaJagaKita dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya ingat saudara Rosnizam Ishak berasal dari Bertam yang memulakan perniagaan kambing perap menggunakan duit bantuan prihatin nasional dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Ada juga Encik Pajan Singh, anak lelaki Kirpal Singh, yang menyediakan penginapan percuma untuk barisan hadapan yang bertugas di Kuantan dalam tempoh PKP sehingga PKPP. Ada dan juga Puan Michelle Pugan, usahawan barangan kristal dan mutiara yang memanfaatkan pinjaman mikro di bawah tekun untuk terus mengekalkan perniagaan beliau di Tuaran Sabah. Atas semangat dan kudirat inilah Belanjawan 2021 telah dirangka untuk rakyat Malaysia dan bertemakan Teguh Kita Menang Bersama. Datuk Yang di-Pertua, dalam rangka Belanjawan 2021, buat pertama kalinya siri jelajah dan sesi konsultasi ke seluruh negara telah dilaksanakan. Merentasi 14 buah negeri, lebih 38 sesi dialog melibatkan lebih 40 bidang perniagaan dan perusahaan. Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus bersama kepimpinan Kementerian Kerajaan Persekutuan, kepimpinan kerajaan negeri, Captains of Industry, ahli-ahli akademik, badan-badan bukan kerajaan, NGO, pemimpin parti politik dan yang paling utama, pelbagai lapisan rakyat Malaysia dari belia, wanita, ibu bapa hingga warga emas. Saya ingin merakamkan jutaan penghargaan kepada semua pihak yang telah meluangkan masa dan mengemukakan idea serta cadangan. Sehubungan itu, Belanjawan 2021 yang merupakan peringkat kelima strategi 6R iaitu Revitalize atau memperkasa dirangka berdasarkan 3 matlamat induk. Pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kelangsungan perniagaan. Dan ketiga, ketahanan ekonomi. Kesemua matlamat ini merupakan kesinambungan kepada pakej prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin.
Selain daripada pendekatan yang lebih bersasar, kerajaan juga akan mengimbangi kemampanan kewangan kerajaan, keseimbangan pembangunan antara wilayah dan bandar, serta mengangkat nilai-nilai murni membentuk ekonomi yang kita idamkan melalui belanjawan ini. Datuk Yang di-Pertua, matlamat pertama iaitu kesejahteraan rakyat akan dimanifestasikan secara holistik. Memahami permasalahan dan keresahan rakyat ialah perkara asas. Kesejahteraan rakyat kekal kepentingan paling utama. Seikat bas sirih serumpun bak serai. Strategi pertama ialah perjuangan kita untuk memerangi pandemik COVID-19 dan melindungi kesihatan awam. Dalam bulan Ogos yang lalu, ahli-ahli yang berhormat telah bersatu hati meluluskan 2 akta penting bagi menangani COVID-19. Yang pertama ialah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2009 COVID-19 2020. Akta ini memberi pengecualian atau relief kepada rakyat yang tidak mampu memenuhi obligasi kontraktual seperti pembayaran sewa akibat penularan wabak ini. Pusat mediasi COVID-19 juga ditubuhkan khusus untuk membantu kumpulan B40 dan M40 serta perusahaan mikro yang bertikai berhubung obligasi kontraktual. Manakala Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 pula membenarkan had statutari hutang kerajaan dinaikkan sementara sehingga 60% daripada KDNK berbanding dengan 55%. Di bawah akta ini, Parlimen telah meluluskan siling peruntukan 45 bilion ringgit bagi kumpulan wang COVID-19. Ketika akta tersebut dibentangkan, terdapat panggilan daripada ahli-ahli yang berhormat untuk meningkatkan siling kumpulan wang COVID-19. Mengambil kira gelombang wabak terkini dan keperluan sehingga tahun 2022, kerajaan bercadang mengemukakan pindaan jadual akta tersebut kepada Dewan Yang Mulia ini untuk menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak 20 bilion ringgit kepada 65 bilion ringgit. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pakej kita prihatin, bantuan tambahan bagi kesejahteraan rakyat, keperluan barisan hadapan dan juga perolehan vaksin kelak. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat sama-sama menyokong cadangan ini. Datuk Yang di-Pertua, tahun ini kerajaan telah memperuntukkan 1.8 bilion ringgit bagi pelaksanaan kawalan pergerakan serta keperluan perkhidmatan kesihatan awam berkaitan COVID-19. Antaranya untuk membeli kelengkapan pelindungan diri atau PPE, reagen dan juga bahan guna habis. Bagi tahun hadapan, sebanyak 1 bilion ringgit lagi akan diperuntukkan untuk membendung gelombang ketiga COVID-19. Peruntukan ini antaranya merangkumi pertama, 475 juta ringgit bagi pembelian bekalan reagen, kit saringan dan bahan guna habis khusus untuk kegunaan Kementerian Kesihatan atau KKM. Kedua, 318 juta ringgit bagi penyediaan peralatan PPE dan hand sanitizer kepada petugas barisan hadapan KKM. Ketiga, 150 juta ringgit kepada agensi pengurusan bencana negara bagi menyelaras usaha memerangi COVID-19. Keempat, 50 juta ringgit bagi perolehan peralatan, bekalan ujian makmal dan ubat-ubatan di hospital pengajar universiti. Serta kelima, menambah peralatan pengoperasian fasiliti pergigian, perkhidmatan klinik secara maya serta penyediaan fasiliti zon saringan dan termometer di kemudahan kesihatan bagi memenuhi SOP norma baharu. Kerajaan menghargai pengorbanan dan keringat petugas barisan hadapan dalam mengendalikan wabak COVID-19 ini. Sejak Mac lalu, kerajaan telah memberikan allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada barisan hadapan KKM dan ia akan diteruskan sehingga ancaman pandemik ini berjaya diatasi. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 bagi menghargai jasa anggota barisan hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Datuk Yang di-Pertua, the war is not over.
and unless an affordable and accessible vaccine is available. Kerajaan komited untuk mendapatkan sumber vaksin COVID-19, antaranya melalui penyertaan ke dalam program COVID-19 Vaksin Global Access atau COVAX. Dijangkakan bekalan vaksin COVID-19 melibatkan kos melebihi 3 bilion ringgit untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Selain itu, bagi menggalakkan rakyat mendapatkan vaksinasi mencegah penularan penyakit, kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumokokal, influenza serta COVID-19. Pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri, pasangan dan anak-anak terhad kepada RM1,000. Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000 dan had pelepasan cukai bagi skop perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000. Dalam tempoh pandemik ini juga, kerajaan menerima maklum balas bahawa masalah mental antara isu serius yang dihadapi masyarakat. Talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan telah menerima lebih 35,000 panggilan telefon sejak Mac hingga Oktober 2020 yang antaranya mengenai masalah tekanan perasaan, kegelisahan dan kemurungan. Maka peruntukan RM24 juta disediakan bagi menangani isu ini termasuk melalui pengukuhan program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan substans. Datuk Yang di-Pertua, setakat 31 Oktober 2020, MySalam telah membayar tuntutan berkaitan hospitalisasi dan penyakit kritikal sebanyak RM64 juta kepada 56,000 pesakit. Di samping itu, 19,000 individu telah menerima pampasan berjumlah RM11 juta disebabkan COVID-19. Bagi menambah baik program ini, kerajaan akan memperluas perlindungan MySalam ke atas tuntutan kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung ataupun prostesis. Selain daripada perlindungan kesihatan, kerajaan juga bercadang memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melanjutkan tempoh pengecualian duty stamp ke atas semua produk perlindungan tenang dengan sumbangan tahunan tidak melebihi RM100 untuk tempoh 5 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2025. Datuk Yang di-Pertua, segmen kesihatan awam lain juga akan diberi tempuan. Oleh itu, kerajaan akan melaksanakan program imunisasi pneumokokal untuk kanak-kanak dengan peruntukan RM90 juta yang dijangka memanfaatkan 500,000 kanak-kanak. Selain itu, sebanyak RM6 juta turut diperuntukkan untuk perolehan ubat biologik bagi pelbagai jenis penyakit rheumatologi seperti rheumatoid arthritis. Kerajaan juga memperuntukkan RM25 juta bagi program rawatan peritoneal dialysis di rumah bertujuan meningkatkan kualiti rawatan pesakit buah pinggang serta mengurangkan masa menunggu dan kesesakan di hospital. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk memelihara kebajikan golongan rentan. Berdasarkan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan garis kemiskinan atau PJK nasional telah meningkat kepada RM2,208 sebulan bagi setiap isi rumah. Ini bermakna lebih 400,000 isi rumah yang berpendapatan kurang daripada PJK ini telah tergolong dalam kategori miskin.
Sehubungan itu, bagi menambah baik kebajikan golongan rentan, kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan kebajikan bulanan seperti berikut. Pertama, bantuan kadar OKU tidak berupaya bekerja dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Kedua, kadar bantuan warga emas dan bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, kadar peluang pekerja OKU dinaikkan daripada RM400 kepada RM450. Keempat, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Semoga peningkatan kadar ini membantu dengan penjagaan anak-anak serta nutrisi makanan. Contohnya, jika Puan Safiah mempunyai 3 orang anak dengan 2 daripadanya berumur 6 tahun dan ke bawah dan suaminya OKU bekerja, keluarga beliau akan mendapat bantuan RM1,000 sebulan. Kenaikan kadar ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion iaitu tambahan sebanyak RM700 juta dan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Datuk Yang di-Pertua, Bantuan Prihatin Nasional BPN telah diperkenalkan untuk mengurangkan beban aliran tunai bagi rakyat yang terkesan ekoran COVID-19. Bagi tahun 2020, BPN dan juga Bantuan Sara Hidup atau BSH melibatkan penyaluran sebanyak RM21 bilion kepada 10.6 juta penerima. Pada bulan Januari 2021, bayaran BPN 2.0 fasa kedua sebanyak RM2.2 bilion bakal disalurkan. Maka, dengan belanjawan 2021, kerajaan akan terus melaksana dan menambah baik bantuan tunai ini secara lebih bersasar. Pada tahun 2021, kerajaan akan menggantikan Bantuan Sara Hidup atau BSH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun berbanding syarat sebelum ini iaitu 40 tahun. Secara keseluruhan, pemberian BPR ini dijangka akan memanfaatkan 8.1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding dengan hanya 4.3 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion sebelum ini di bawah BSH. Sebagai tambahan, kerajaan turut memperuntukkan RM1.5 bilion bagi melaksanakan program jaringan prihatin bertujuan mengurangkan beban kewangan golongan B40 mendapatkan kemudahan internet. Bermula suku pertama 2021, lebih kurang 8 juta penerima dari golongan B40 akan menerima bantuan RM180 seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi.
Bantuan ini boleh digunakan untuk perbelanjaan langganan internet atau menampung sebahagian kos pembelian telefon bimbit baru. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat telekomunikasi akan menyediakan manfaat bernilai 1.5 bilion ringgit seperti dalam bentuk data percuma. Datuk Yang di-Pertua, selanjutnya, sukacita kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif utama bagi meringankan beban kewangan rakyat semasa tempoh krisis wabak ini. Inisiatif pertama, penurunan kadar cukai pendapatan. Kerajaan bersetuju kadar cukai pendapatan untuk individu bermastautin diturunkan sebanyak 1 mata peratusan bagi banjaran pendapatan bercukai RM51,000 hingga RM70,000 yang dijangka memanfaatkan 1.4 juta pembayar cukai. Kerajaan prihatin dengan keresahan rakyat, terutamanya mereka yang mempunyai pinjaman dan terkesan COVID-19. Sejak April hingga September lalu, Malaysia merupakan negara pertama di dunia memberi moratorium pinjaman secara automatik bagi meringankan beban semua peminjam. Dengan peralihan ke arah bantuan pembayaran bersasar mulai 1 Oktober yang lepas, institusi perbankan telah terus menawarkan moratorium lanjutan dan lain-lain kaedah bantuan pembayaran. Setakat ini lebih daripada 650,000 permohonan bantuan pembayaran telah diterima dengan kadar kelulusan tinggi iaitu 98%. Bantuan dari segi pemanjangan moratorium atau fleksibiliti pembayaran balik telah diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan serta kepada individu dan PKS yang pendapatannya terus terjejas oleh wabak COVID-19. Pada masa yang sama, bank telah melaporkan bahawa sekitar 85% peminjam telah meneruskan semula pembayaran pinjaman mereka tanpa meminta bantuan sejak moratorium automatik berakhir. Sebagai inisiatif kedua, sukacita diumumkan bahawa institusi perbankan akan menambah baik bantuan bayaran bersasar kepada peminjam kategori B40 yang merupakan penerima BSH dan bakal penerima BPR dan kepada perusahaan mikro dengan jumlah pinjaman yang diluluskan sehingga RM150,000. Peminjam dalam kategori ini akan diberi pilihan. Option 1, menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan. Atau option 2, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Peminjam yang layak hanya perlu menghubungi pihak bank untuk membuat pilihan option dan menyempurnakan dokumentasi. Untuk peminjam dari golongan M40, proses permohonan bantuan bayaran balik pinjaman akan dipermudahkan. Peminjam hanya perlu membuat pengisytiharan sendiri atau self-declaration pengurangan pendapatan ataupun penghilangan pekerjaan untuk mendapat bantuan bayaran balik. Fleksibiliti ini akan bermula pada Disember 2020. Sebagai kerajaan yang prihatin, adalah wajar sebarang keputusan yang dibuat perlu berhati-hati dalam mengimbangi keperluan rakyat hari ini dan kebajikan pada masa hadapan. Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai 11.6 bilion ringgit. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000
ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Ain Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun satu ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun satu akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. Inisiatif kelima, pelanjutan sistem insurans pekerjaan. Pada masa ini, Perkeso menanggung pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui pemberian allowance mencari pekerjaan. Allowance ini diberi selama 6 bulan, di mana bulan pertama layak menuntut 80% gaji dan secara beransur-ansur berkurang kepada 30% gaji. Sehubungan itu, bagi tahun 2021, tempoh allowance mencari kerja akan dilanjutkan selama 3 bulan dan kadar layak menuntut daripada 80% gaji bulan pertama, 50% bagi bulan kedua hingga ke-6 dan seterusnya 30% bagi 3 bulan terakhir. Untuk tujuan ini, peruntukan sebanyak RM150 juta akan disediakan dan dijangka memanfaatkan sehingga 130,000 orang pencari kerja. Akhir sekali, bagi membantu mereka yang telah hilang pekerjaan akibat keadaan ekonomi yang terjejas susulan COVID-19 bagi tempoh 2 tahun taksiran, had pengecualian cukai pendapatan bagi bayaran pampasan atau kehilangan pekerjaan akan dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM20,000 setiap tahun genap perkhidmatan. Datuk Yang di-Pertua, kena beli baru ni. Okey, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, bagi tahun 2021, kerajaan menyediakan hampir RM28 bilion khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif. Antaranya ialah bantuan pengangkutan dan kebajikan serta subsidi bagi mengawal kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Kerajaan juga akan menaikkan peruntukan daripada RM150 juta kepada RM200 juta untuk melaksanakan program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming, termasuk meluaskan pelaksanaannya ke 34 kawasan baru, antaranya di Pulau Sakar di Sabah dan Ulu Mojok di Sarawak. Melalui inisiatif ini, barangan asas seperti beras, gula, tepung, minyak masak, gas LPG, petrol RON 95 dan diesel dapat dinikmati oleh lebih 1.1 juta rakyat pada harga yang dikawal. Bagi membantu pekebun kecil getah dalam keadaan harga pasaran rendah, peruntukan bagi insentif pengeluaran getah akan ditingkatkan sekali ganda daripada RM150 juta kepada RM300 juta. Dengan kenaikan ini, pendapatan 150,000 pekebun kecil getah persendirian dapat distabilkan. Selain itu, RM1.7 bilion disediakan dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif kepada petani dan nelayan. Antaranya subsidi harga padi sebanyak RM570 juta. Subsidi dan insentif tanaman padi berjumlah RM960 juta, termasuk subsidi baja padi bukit yang diperkenalkan semula sebanyak RM40 juta. Kesemua bantuan ini dijangka memanfaatkan lebih 300,000 pesawah di seluruh negara, termasuk penanam padi bukit di Nabawan, Sabah dan Kanowit, Sarawak. Selaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, allowance sara hidup nelayan akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan bermula tahun 2021. Lebih 40,000 nelayan akan menikmati bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM151 juta. Bagi membantu peneroka Felda, kerajaan memperuntukkan RM400 juta untuk menghapus faedah hutang kebun peneroka dan menyediakan program pembangunan peneroka bagi mendapatkan hasil baharu. Datuk Yang di-Pertua, strategi ketiga
adalah untuk menjana dan mengekalkan pekerjaan. Kadar purata pengangguran sejak 10 tahun lalu merekodkan 3.2% atau sekitar 500,000 penganggur. Berikutan pandemik COVID-19, ia telah meningkat kepada 5.3% atau 820,000 penganggur pada Mei 2020, iaitu tertinggi sejak 1989. Melalui pembukaan semula ekonomi dan pelaksanaan inisiatif prihatin dan bejana, kadar pengangguran telah turun kepada 4.7% pada Ogos 2020. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baru, termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak 3.7 bilion ringgit. Kerajaan juga akan meneruskan inisiatif pengambilan pekerja di bawah Perkeso yang kini dikenali sebagai Penjana Kerjaya dan beberapa penambahbaikan. Pertama, insentif untuk pekerja bergaji RM1,500 ke atas akan dinaikkan daripada kadar rata RM800 sebulan kepada 40% daripada gaji bulanan, terhad kepada insentif maksimum RM4,000 sebulan. Kedua, bagi menggalakkan peluang pekerjaan kepada golongan OKU, penganggur jangka panjang dan pekerja yang diberhentikan, majikan akan diberi insentif tambahan sebanyak 20%, menjadikan keseluruhan insentif majikan berjumlah 60%. Dan ketiga, bagi sektor dengan kebergantungan tinggi kepada pekerja asing seperti pembinaan dan perladangan, insentif khas sebanyak 60% daripada gaji bulanan disediakan dengan 40% disalurkan terus kepada majikan dan 20% kepada pekerja tempatan yang menggantikan pekerja asing. Ketiga-tiga perkara ini insentif diberikan untuk tempoh 6 bulan. Dan keempat, bagi mereka yang telah diambil bekerja di bawah Penjana Kerjaya, kos maksimum program latihan yang layak dituntut majikan dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM7,000 bagi menjalani program kemahiran tinggi atau sijil profesional. Bagi menjayakan keempat-empat inisiatif Penjana Kerjaya ini, sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan dijangka dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada 250,000 pencari pekerja. Sukacita saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan pembentukan Majlis Pekerjaan Negara yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis ini akan menyelaras pelbagai inisiatif berentas kementerian dan agensi dalam mencipta peluang pekerjaan, peningkatan kemahiran dan latihan pekerja. Agensi laksana akan bertanggungjawab untuk memantau keberkesanan segala inisiatif bagi memastikan rakyat Malaysia terus mendapat peluang pekerjaan. Datuk Yang di-Pertua, selanjutnya program peningkatan kemahiran dan latihan semula atau reskilling and upskilling yang akan dilaksanakan dengan tumpuan kepada kebolehpasaraan pekerjaan dan padanan pekerjaan. Bagi tahun 2021, sejumlah RM1 bilion diperuntukkan untuk 200,000 pelatih, antaranya merangkumi program berikut. Pertama, RM150 juta diperuntukkan bagi program Kementerian Pengajian Tinggi Persijilan Profesional KPT PACE, iaitu graduan baru ditawarkan voucher bernilai RM3,000 seorang untuk mengambil kursus sijil profesional di Universiti Awam dan swasta. Dijangka 50,000 graduan akan memperoleh manfaat daripada program ini. Kedua, RM100 juta kepada Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau HRDF bagi melaksanakan program latihan dan kerja usaha sama dengan majikan sektor swasta. Ketiga, RM100 juta kepada MDEC untuk memudahkan peralihan bakat tenaga kerja sedia ada bagi mengisi keperluan dalam industri ICT yang kian mengembang. Keempat, RM100 juta kepada pihak berkuasa pembangunan wilayah, terutamanya IRDA dan Sedia, untuk melengkapkan kemahiran baharu kepada tenaga kerja yang terjejas teruk
akibat penutupan sempadan bagi pelancong asing agar memudahkan mereka mendapat peluang kerja atau sumber pendapatan baru. Dan kelima, 30 juta ringgit kepada Perhebat untuk program latihan kemahiran dan keusahawanan yang dijangka memanfaatkan 12,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia. Bagi menggalakkan rakyat meningkatkan kemahiran serta mencuburi bidang baru, skop pelepasan cukai yuran pengajian akan diperluas meliputi perbelanjaan menghadiri kursus peningkatan kemahiran oleh badan-badan bertauliah terhad kepada RM1,000 bagi setiap tahun taksiran. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya kerajaan akan memperkenalkan inisiatif MyStep atau Short Term Employment Program dengan peruntukan lebih RM700 juta. Inisiatif ini akan menawarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC bermula Januari 2021. Di bawah inisiatif ini, 35,000 peluang pekerjaan akan ditawarkan di dalam sektor awam dengan keutamaan mengisi penjawatan seperti jururawat, medical attendant, pegawai kebajikan masyarakat serta guru sementara. Manakala syarikat GLC pula akan menyediakan 15,000 peluang pekerjaan yang mengutamakan bidang teknikal dan kewangan serta turut dipanjangkan kepada graduan untuk menjalani program perantisan. Menerusi pakej-pakej rangsangan, subsidi upah disediakan sehingga 9 bulan dengan peruntukan melebihi RM15 bilion. Sehingga 31 Oktober 2020, kerajaan telah menyalurkan RM12.5 bilion bagi membiayai program subsidi upah per keso yang membantu 2.7 juta pekerja dan lebih daripada 330,000 majikan. Walau bagaimanapun, masih ramai pekerja terkesan, terutamanya dalam sektor pelancongan. Dengan ini, kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan lebih bersasar. Khususnya bagi sektor pelancongan, termasuk sektor peruncitan dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Sebanyak RM1.5 bilion diperuntukkan dan dijangka akan membantu kira-kira 70,000 majikan dan 900,000 pekerja. Datuk Yang di-Pertua, kadar penembusan insurans yang rendah di Malaysia adalah antara faktor yang menggugat keselamatan kewangan individu dan isi rumah. Dengan itu, KWSP akan membenarkan ahli membuat pengeluaran dari akaun 2 KWSP untuk membeli produk perlindungan insurans dan takaful hayat dan penyakit kritikal bagi diri dan keluarga yang diluluskan oleh KWSP. Bagi menggalakkan simpanan hari tua, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 ke atas caruman skim persaraan swasta atau PRS dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2025. Seterusnya, kerajaan menyediakan RM24 juta bagi caruman penuh di bawah skim bencana pekerjaan per keso untuk manfaat 100,000 pekerja dari kumpulan berikut. Pertama, anggota pasukan sukarelawan Angkatan Tentera, sukarelawan simpanan polis, sukarelawan pertahanan awam Malaysia dan sukarelawan maritim Malaysia. Kedua, guru takmir, imam, bilal, siak, noja dan merbut. Ketiga, pekerja sektor awam berstatus contract for service. Dan keempat, bagi menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan semasa tempoh PKP, inisiatif ini turut dipanjangkan kepada 40,000 orang delivery riders. Datuk Yang di-Pertua, strategi keempat adalah untuk mengutamakan agenda keterangkuman. Selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, agenda keterangkuman menjadi keutamaan ke arah pembangunan yang holistik. Kerajaan akan meneruskan usaha untuk menyokong pembangunan Bumi Putera bagi mengurangkan ketidaksamarataan antara kaum. Bagi tahun 2021, sebanyak RM11.1 bilion disediakan, iaitu tambahan RM3.1 bilion berbanding tahun sebelum ini.
Antaranya, sejumlah 6.5 bilion ringgit diperuntukkan untuk menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada institusi Bumiputra seperti MARA dan UiTM bagi menjalankan program khusus termasuk pendigitalan pembelajaran TVET dan menaik taraf program peringkat sijil ke diploma. Manakala, bagi melonjak dan memperkasa usahawan Bumiputra, sejumlah 4.6 bilion ringgit disediakan untuk tujuan berikut. Pertama, 510 juta ringgit bagi tujuan pembiayaan kepada PKS dan PKS Mikro Bumiputra melalui Tekun dan PUNB. Kedua, 800 juta ringgit melalui program peningkatan keupayaan oleh Bank Pembangunan Malaysia dan SME Bank. Ketiga, 2 bilion ringgit diperuntukkan bagi membantu pembiayaan PKS Bumiputra melalui Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP. Dan keempat, 1.3 bilion ringgit untuk pelbagai program peningkatan kapasiti termasuk pembangunan profesional, dana kemakmuran Bumiputra serta program atau projek khusus untuk Bumiputra. Pelaburan Hartanah Berhad atau PHB telah berjaya membangunkan hospital swasta bernilai 300 juta ringgit di atas tanah Rizab Melayu di Sungai Penchala. Maka kerajaan berhasrat untuk terus mengoptimumkan nilai tanah Rizab Melayu di kawasan-kawasan strategik. Bagi tujuan ini, sejumlah 750 juta ringgit akan disediakan kepada PHB di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi meningkatkan nilai pegangan Bumiputra dalam sektor hartanah, terutama bagi pembangunan komersial atas tanah Rizab Melayu. Datuk Yang Ketua, pembangunan Islam akan terus diperkukuh. Belanjawan 2021 memperuntukkan 1.4 bilion ringgit bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kerajaan akan memperkasa pengurusan wakaf melalui kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan JLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan JLIC. Pelan Induk Wakaf Nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap dan dapat memaksimumkan mobilisasi aset wakaf masa hadapan. Selain itu, PNB melalui Amanah Saham Nasional Berhad atau ASNB akan memperkenalkan perkhidmatan wakaf kepada semua pemegang unit amanah ASNB. Di bawah perkhidmatan ini, pemegang unit boleh mewakafkan sebahagian unit mereka ke dalam tabung wakaf ASNB dan mereka layak dapat potongan cukai pendapatan. Pulangan berterusan dari tabung wakaf tersebut akan disalurkan kepada projek wakaf berkepentingan nasional yang akan dikenal pasti PNB. Bagi menghargai jasa 4,000 guru takmir sebagai antara penggerak komuniti di peringkat karya, kerajaan bersetuju menaikkan kadar allowance guru takmir daripada 800 kepada RM900 sebulan. Sebagai tambahan, sukacita saya mengumumkan pemberian bayaran khas one-off sebanyak RM500 kepada para imam, Bilal, Siak, Noja, Merbut, guru takmir dan guru kafar. Pemberian bantuan khas ini dijangka memberi manfaat kepada hampir 70,000 orang. Datuk Yang Dipertua, kerajaan sangat menghargai sumbangan wanita kepada negara. Bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah 95 juta ringgit pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus melalui Tekun, MARA dan Agrobank. Selain itu, sebanyak 50 juta ringgit juga disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Ar-Rahnu Bisnita. Program bimbingan terutamanya dalam aspek pembugusan dan pelebalan, strategi pemasaran serta pembimbingan teknikal perniagaan juga akan diberikan kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BISMI. Kerajaan juga akan menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumiputra bagi meningkatkan pelibatan mereka dalam kontrak kerajaan. Kerajaan menyedari akan pentingnya menangani isu keganasan rumah tangga. Oleh itu, kerajaan akan menyediakan pusat sokongan sosial setempat dengan peruntukan 21 juta ringgit. Pusat ini dengan kerjasama NGO akan menyediakan perlindungan sosial dan sokongan moral kepada golongan wanita, terutamanya dalam mendebani masalah keganasan rumah tangga, penceraian dan penderaan.
Saya dipahamkan petugas barisan hadapan menghadapi kekangan mendapatkan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Sehubungan itu, bagi menambah baik sistem sokongan sedia ada buat petugas barisan hadapan dan golongan ibu berkerjaya, 30 juta ringgit disediakan untuk menyediakan taska di bangunan-bangunan kerajaan, terutamanya di hospital. Manakala bagi sektor swasta, geran padanan sehingga 20 juta ringgit akan disediakan untuk menggalakkan sektor swasta menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak di premis mereka. Selain itu, 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program saringan kanser cervix dan insentif subsidi ujian mamogram kepada wanita berisiko tinggi mendapat kanser payudara. Datuk Yang di-Pertua, program-program pembangunan komuniti merangkumi semua peringkat masyarakat turut menjadi tumpuan kerajaan. Bagi kaum Cina, sejumlah 177 juta ringgit disediakan untuk program pembaikan fasiliti pendidikan, rumah dan kemajuan kampung baru, termasuk 100 juta ringgit pembiayaan perniagaan komuniti Cina melalui BSN. Bagi kaum India, sebanyak 100 juta ringgit diperuntukkan kepada unit transformasi masyarakat India Mitra bagi memperkasa kedudukan sosioekonomi komuniti India. Selain itu, Tekun akan menyediakan 20 juta ringgit khusus untuk program skim pembangunan usahawan masyarakat India SUMI dan 5 juta ringgit untuk pembangunan usahawan bagi komuniti lain. Bagi menggalakkan budaya sukarela di peringkat komuniti pula, kerajaan akan menaikkan nilai geran bagi setiap kawasan rukun tetangga atau KRT daripada RM4,800 kepada RM6,000 dengan peruntukan hampir RM50 juta. Geran ini akan memanfaatkan lebih 8,000 KRT. Kerajaan juga menyediakan RM50 juta bagi projek-projek pembaikan, penyelenggaraan dan pembangunan kecil rumah-rumah ibadat di kawasan pihak berkuasa tempatan. Peruntukan ini turut merangkumi pelaksanaan program perpaduan dengan kerjasama pengurusan rumah ibadat dan komuniti setempat. Datuk Yang di-Pertua, bagi tahun hadapan, Jabatan Penjara Malaysia akan diperuntukkan 20 juta ringgit bagi melaksanakan program pembangunan insan, antaranya untuk memberikan kemahiran vokasional kepada banduan. Melalui program ini, banduan penjara telah menghasilkan pelbagai jenis produk di bawah My Pride dan Tenung Pahang Diraja. Kain sampin yang saya kenakan pada hari ini juga merupakan Tenun Pahang Diraja yang dihasilkan penghuni penjara Penor di Pahang. Bagi menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas banduan dan juga bekas penagih dadah serta mengintegrasikan golongan ini ke dalam masyarakat, potongan cukai tambahan yang diberikan kepada majikan yang menggaji golongan ini akan dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2025. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Malaysia juga mendengar keluhan penggiat seni, termasuk tenaga kerja produksi belakang tabir. Sehubungan itu, sebanyak 15 juta ringgit akan diperuntukkan kepada Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya atau JENDANA untuk melaksanakan pelbagai program kesenian dan kebudayaan yang bakal memanfaatkan lebih 5,000 penggiat seni dan petugas produksi belakang tabir. Kerajaan akan terus memberi penekanan kepada aspek kesejahteraan komuniti orang asli. Peruntukan sejumlah 158 juta ringgit akan disediakan. Peruntukan ini antaranya meliputi pelaksanaan program bantuan sosial dan program pembangunan bersepadu perkampungan orang asli. Kerajaan juga akan menaik taraf dan membina 14 buah tabika baru, antaranya seperti di Pos Lim Sungai Kita Perak dan Pos Sungai Kelang Jempol Negeri Sembilan. Kerajaan amat prihatin terhadap isu menanda sempadan dan mewartakan tanah yang sekian lama disuarakan oleh komuniti orang asli. Sukacita kerajaan menyediakan sebanyak 5 juta ringgit bagi menjalankan kerja-kerja ukur tanah untuk menanda sempadan di 21 perkampungan orang asli. Selain itu, sebanyak 41 juta ringgit diperuntukkan bagi program Native Customary Rights di Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan terus menjaga kebajikan golongan warga emas dan OKU melalui program khidmat bantu di rumah. Sehubungan itu, nilai sagu hati kepada sukarelawan di bawah program ini akan dinaikkan daripada 150 kepada maksimum RM400.
manakala nilai segar hati kepada klien program turut dinaikkan daripada 30 kepada RM80. Kenaikan ini dijangka memanfaatkan lebih 2,000 sukarelawan dan lebih 8,000 warga emas dan OKU. Selanjutnya, bagi membantu mereka yang mempunyai pasangan OKU, sukacita kerajaan mengumumkan had pelepasan cukai bagi pasangan OKU akan dinaikkan daripada RM3,500 kepada RM5,000. Pada masa ini, kadar bayaran bulanan yang diterima oleh penyelia dan petugas di bawah Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti atau PDK tidak pernah dikaji sejak tahun 2008. Maka, atas keprihatinan kerajaan, bagi tahun hadapan, kadar petugas PDK akan dinaikkan daripada RM800 kepada RM1,200. Manakala kadar penyelia dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulan. Kenaikan ini akan memanfaatkan 3,500 petugas dan penyelia PDK seluruh negara dengan peruntukan keseluruhan RM100 juta. Tidak sekadar itu, kerajaan juga akan menaikkan bantuan kewangan tahunan bagi pengendalian pusat aktiviti warga emas yang dikendalikan oleh NGO daripada RM33,000 kepada RM50,000. Kenaikan ini diharap dapat memberi manfaat kepada 285 buah pusat aktiviti warga emas di seluruh negara. Bagi menggalakkan peluang pekerjaan kepada warga emas, potongan cukai tambahan akan diberikan kepada majikan yang menggaji warga emas. Potongan ini akan dilanjutkan sehingga tahun 2025. Kerajaan juga memperuntukkan RM170 juta bagi program pendidikan awal kanak-kanak oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS. Peruntukan ini antaranya untuk membiayai bantuan makanan tambahan, bantuan per kapita, penyelenggaraan dan pembaikan tabika dan taman asuhan kanak-kanak TASKA. Untuk meringankan kos sara hidup kumpulan B40, bandar khususnya bagi ibu bapa yang bekerja, kerajaan akan menyediakan pusat komuniti sebagai tempat jagaan kepada anak-anak selepas tamat sesi persekolahan. Dengan peruntukan RM20 juta, pusat komuniti dengan kerjasama NGO ini turut dilengkapi kemudahan penjagaan diri, kelas tuition, perpustakaan mini dan program bimbingan mentor. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan meneruskan usaha mengurangkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar. Untuk tujuan ini, RM2.7 bilion disalurkan bagi melaksanakan pelbagai program dan projek penambahbaikan infrastruktur luar bandar seperti berikut. Pertama, RM1.3 bilion bagi melaksanakan projek jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa sepanjang 920 km yang memberi manfaat kepada lebih 290,000 penduduk. Kedua, RM632 juta diperuntukkan bagi bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif dengan sasaran 4,800 buah rumah. Ketiga, RM250 juta disediakan untuk bekalan elektrik luar bandar dengan sasaran lebih 1,100 buah rumah. Keempat, RM335 juta bagi program bantuan rumah kepada golongan miskin, iaitu membina rumah baharu dan membaik pulih rumah dengan sasaran 15,000 buah rumah. Dan kelima, RM121 juta bagi memasang 27,000 unit lampu serta menanggung kos operasi dan penyelenggaraan 500,000 unit lampu jalan kampung. Selain itu, kerajaan akan memperluas perkhidmatan bank bergerak di negeri Sabah dan Sarawak seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Langkah ini dapat membantu masyarakat yang sukar mendapat akses perbankan asas seperti pemindahan wang, pembayaran bil dan kemudahan mengeluarkan wang bantuan kerajaan seperti BPR. Kerajaan komited bagi memastikan kemudahan jalan raya di semua negeri diselenggara secara optimum. Sehubungan itu, had kelayakan penggunaan dana di bawah Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia atau MARIS dibenarkan dinaikkan sehingga 20% atau RM50 juta, yang mana lebih rendah bagi membiayai kerja penyelenggaraan jalan di luar skop biasa MARIS. Datuk Yang di-Pertua, belia
ialah pemangkin masa hadapan negara. Bagi menyediakan pendedahan dalam pekerjaan kepada belia, kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan swasta sebanyak RM1,000 sebulan hingga 3 bulan bagi setiap graduan baru yang menyertai program perantisan. Sebagai tambahan, majikan juga boleh menuntut geran sehingga RM4,000 untuk program latihan bagi perantis tersebut. Program ini dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 graduan baru dengan peruntukan RM250 juta. Golongan belia memain peranan penting sebagai antara pelopor dan pengguna dalam mengadaptasi teknologi terkini. Ke arah membudayakan transaksi kewangan tanpa tunai, kerajaan melalui program e-belia akan mengkreditkan RM50 secara one-off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Dengan peruntukan RM75 juta, inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Kerajaan akan memperuntukkan RM19 juta bagi melaksanakan Agenda Nasional Malaysia Sihat, bertujuan memantapkan amalan gaya hidup sihat demi mengurangkan risiko menghidapi penyakit diabetes, hipertensi dan obesiti. Sebanyak RM28 juta juga disediakan bagi melaksanakan program MyFit Hari Sukan Negara dan program Inspire bagi komuniti OKU. Kerajaan juga akan menyediakan RM103 juta untuk membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan seluruh negara. Bagi pembangunan sukan berprestasi tinggi, kerajaan akan menyediakan RM55 juta untuk program pembangunan sukan hoki, rugby, badminton, berbasikal, pembangunan atlet wanita termasuk RM15 juta kepada pembangunan e-sports. Bagi membantu pengusaha industri sukan, RM20 juta disediakan sebagai pinjaman mudah di bawah skim Tekun Sukan untuk memastikan kelangsungan operator fasiliti sukan. Selain itu, had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup dinaikkan daripada RM2,500 kepada RM3,000, iaitu tambahan RM500 yang dikhususkan bagi perbelanjaan berkaitan sukan termasuk pembayaran penyertaan pertandingan sukan. Skop pelepasan ini juga diluaskan untuk meliputi langganan surat khabar elektronik. Datuk Yang di-Pertua, strategi kelima adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia yang mengukur perkembangan kesejahteraan rakyat menunjukkan komponen sosial telah meningkat dengan lebih perlahan berbanding dimensi ekonomi. Dalam dimensi sosial, terdapat banyak ruang penambahbaikan, terutamanya di bawah komponen kesihatan, keluarga dan alam sekitar. Kerajaan akan memastikan pembangunan yang lebih berimbang dan kehidupan yang lebih sejahtera melalui peningkatan pelbagai kemudahan sosial. Jaringan telekomunikasi kini boleh dianggap sebagai utiliti ketiga. Dalam suasana norma baharu, perkhidmatan secara maya sudah menjadi kelaziman. Pembangunan infrastruktur dan penaiktarafan rangkaian asas telekomunikasi adalah perlu bagi menampung keperluan gaya hidup digital. Maka kerajaan akan memperuntukkan RM500 juta bagi tahun 2021 untuk melaksanakan inisiatif Jalinan Digital Negara JENDELA untuk bertujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia meliputi semua negeri. Pada masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan memperuntukkan RM7.4 bilion untuk tahun 2021 dan 2022 bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar. Dalam norma baru ini, pembelajaran secara dalam talian telah menjadi satu amalan. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa GLC dan GLIC akan menyumbang sebanyak RM150 juta ke dalam tabung cerdik bagi pemberian komputer riba kepada 150,000 murid di 500 buah sekolah sebagai projek rintis. Projek ini akan diselia oleh Yayasan Hasanah. Datuk Yang di-Pertua,
Pendidikan ialah pelaburan yang paling penting dalam memastikan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sebanyak 50.4 bilion ringgit atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapatkan kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan menambah baik rancangan makanan tambahan dengan penyediaan bekalan susu daripada 2 kali seminggu sahaja kepada setiap hari persekolahan. Peruntukan sebanyak 420 juta ringgit akan disediakan dan sebahagian perolehan akan dihaskan kepada pengeluar susu tempatan. Bagi memastikan suasana pembelajaran kondusif, sebanyak 800 juta ringgit disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Peruntukan ini juga termasuk kerja-kerja menaik taraf dan membina dewan terbuka atau struktur berbumbung bagi menyediakan tempat berhimpun yang selesa dan selamat di sekolah-sekolah kerajaan. Selain itu, kos tambahan sebanyak 725 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menaik taraf bangunan serta infrastruktur di 50 buah sekolah-sekolah daif. Bagi sekolah di luar bandar Sabah dan Sarawak, kerajaan akan melaksanakan 184 projek pembinaan dan pemasangan bekalan air telaga tiup baharu dengan kos keseluruhan projek berjumlah 120 juta ringgit. Selain itu, kebajikan murid berkeperluan khas di sekolah turut diberi perhatian oleh kerajaan. Maka bagi memperkasa pendidikan khas, 45 juta ringgit akan disediakan untuk tujuan ini. Bagi peringkat pengajian tinggi pula, sebanyak 14.4 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Ini termasuk 50 juta ringgit disediakan bagi projek membaik pulih infrastruktur dan peralatan usang di universiti-universiti awam. Bagi memastikan kesaling hubungan internet di Institut Pengajian Tinggi, kerajaan memperuntukkan 50 juta ringgit untuk menaik taraf talian akses Malaysian Research and Education Network atau MyREN kepada 500 megabyte per second hingga 10 gigabyte per second. Selanjutnya, untuk memastikan pelajar IPT yang mendapat pinjaman PTPTN dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian, kerajaan bekerjasama dengan BSN akan menyediakan 100 juta ringgit bagi pembiayaan skim BSN MyRinggit iComSys, iaitu skim pinjaman komputer riba. Bagi terus menggalakkan ibu bapa menyimpan untuk membiayai kos pendidikan tinggi anak-anak mereka, pelepasan cukai sehingga RM8,000 bagi simpanan bersih skim simpanan pendidikan nasional dilanjutkan sehingga taksiran tahun 2020. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan juga akan memperkasa bidang TVET. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak RM6 bilion. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya Inisiatif Pendidikan Islam dan Pembelajaran Sepanjang Hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Datuk Yang di-Pertua, bagi terus menggalakkan pemilikan rumah, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, pengecualian duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama bernilai sehingga RM500,000.
Pengecualian ini adalah untuk perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025. Kedua, pengecualian duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik diberikan kepada kontraktor penyelamat dan pembeli asal rumah terbengkalai. Tetap dilanjutkan lagi tempoh 5 tahun. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025 bagi projek perumahan terbengkalai yang disahkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada masa yang sama, kerajaan akan terus menyediakan perumahan yang selesa dan berkualiti kepada golongan berpendapatan rendah. Sejumlah 1.2 bilion ringgit disediakan bagi tujuan berikut. Pertama, 500 juta ringgit untuk membina sehingga 14,000 unit rumah di bawah program perumahan rakyat. Kedua, 315 juta ringgit untuk pembinaan 3,000 unit rumah mesra oleh SPNB. Ketiga, 125 juta ringgit bagi penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah serta bantuan membaik pulih rumah usang dan yang mengalami kerosakan akibat bencana alam. Dan keempat, 310 juta ringgit untuk program perumahan penjawat awam Malaysia. Selain itu, kerajaan juga akan bekerjasama dengan institusi kewangan terpilih untuk menyediakan skim Rent to Own. Program ini akan dilaksanakan sehingga tahun 2022, melibatkan 5,000 buah rumah prima dengan nilai keseluruhan lebih 1 bilion ringgit dan dikhaskan untuk pembeli rumah pertama. Datuk Yang di-Pertua, pelaksanaan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa MyHeart 30 akan diteruskan dan diperluaskan ke Pulau Pinang dan Bandar Kuantan dengan peruntukan keseluruhan 300 juta ringgit. Inisiatif ini membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan bas dan rel kemendalian kumpulan prasarana dengan harga RM30 sebulan. Selain itu, PAS perjalanan bulanan tanpa had dengan harga RM5 akan diperkenalkan untuk pelajar sekolah tahun 1 hingga tingkatan 6 serta golongan OKU. Mereka boleh menggunakan PAS ini bagi perkhidmatan tren komuter Lembah Kelang, komuter utara, tren antara Kuala Lipis dan Tumpat dan tren Sabah di jajaran Beaufort Tenom. Jika tambang sekarang secara puratanya ialah RM5 sehari, maka bermula tahun hadapan tambangnya hanyalah RM5 sebulan. Pada masa ini, program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti telah dilaksanakan di Kangar, di Seremban, di Ipoh dan Kuala Terengganu. Program ini akan diperluas secara berfasa ke Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuantan dengan peruntukan RM150 juta. Kerajaan juga komited untuk mengurangkan beban pengusaha bas. Pengecualian cukai jualan bagi pembelian bas siap dalam negara akan dilanjutkan bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2020. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan amat mengambil berat berkaitan isu kedaulatan negara. Kerajaan telah melaksanakan Ops Benteng bagi memastikan kawasan sempadan negara sentiasa dikawal dan tidak dibolosi. Operasi bersepadu ini diselaraskan di bawah MKN, melibatkan pelbagai agensi seperti ATM, PDRM, APMM, Jabatan Imigresen dan beberapa yang lain. Bagi tahun hadapan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing diperuntukkan RM16 bilion dan RM17 bilion. Bagi memastikan kesiapsiagaan aset-aset utama ATM, kerajaan akan menaikkan peruntukan penyelenggaraan kepada RM2.3 bilion bagi tahun 2021 berbanding RM2 bilion sebelum ini. Selain itu, dalam menangani jenayah cyber yang kian meningkat, kerajaan memperuntukkan RM27 juta kepada Cyber Security Malaysia untuk meningkatkan kawalan keselamatan cyber negara. Kerajaan sentiasa memastikan kebajikan anggota tentera tidak terabai. Selain terus menyelenggara kemudahan rumah keluarga Angkatan Tentera yang sedia ada,
Kerajaan turut meluluskan pembinaan sebanyak hampir 1,000 buah unit baru dengan kos keseluruhan berjumlah hampir 500 juta ringgit. Kerajaan turut menghargai peranan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, yang turut sama membantu dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sebanyak 153 juta ringgit akan disediakan, termasuk menaik taraf kemudahan di pusat latihan bagi mengukuhkan peranan RELA. Datuk Yang di-Pertua, persekitaran perniagaan kini telah berubah. Maka di bawah matlamat kedua, iaitu kelangsungan perniagaan, fokus kerajaan adalah untuk memacu pelaburan, memperkukuh sektor-sektor tumpuan dan memudah akses perniagaan. Strategi pertama adalah untuk memacu pelaburan. Bagi membantu syarikat-syarikat tempatan mendempani cabaran masa hadapan, kerajaan akan bertindak sebagai pemudah cara dalam menyediakan akses kepada dana pelaburan, termasuk menambah baik persekitaran perniagaan. Bagi setiap cabaran yang dihadapi, akan berbangkitnya peluang. Dalam konteks COVID-19, walaupun perniagaan terkesan, namun ada sektor industri yang masih tumbuh pesat seperti peralatan perubatan, e-commerce dan penghantaraan serta teknologi pendidikan. Senario ini, di samping pergelutan perdagangan dunia, mewujudkan peluang bagi Malaysia untuk mengambil kesempatan menarik syarikat, pelaburan serta peluang ekonomi baru. Ini antara tumpuan kerajaan di bawah matlamat 2 ini. Untuk itu, 1 bilion ringgit disediakan sebagai pakej galakan pelaburan berteknologi dan nilai tambah tinggi. Dana ini antaranya bertujuan menyokong pelaburan R&D dalam bidang aero angkasa serta kluster elektronik di kawasan perindustrian Batu Kawan Pulau Pinang dan Kulim, Kedah. Sebagai tambahan, dana teknologi tinggi bernilai 500 juta ringgit akan disediakan oleh Bank Negara Malaysia bagi menyokong syarikat sektor teknologi tinggi dan berinovasi. Penyediaan dana ini akan membolehkan Malaysia kekal kompetitif dalam rantaian nilai global serta memelihara ekosistem perantaian bekalan dan melindungi pekerjaan kemahiran tinggi. Kerajaan komited menjadikan Malaysia sebagai destinasi aktiviti perkhidmatan bernilai tinggi. Sehubungan itu, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, melonggarkan syarat galakan cukai untuk hub prinsipal dan melanjutkannya sehingga 31 Disember 2022. Kedua, pengenaan kadar cukai bagi penubuhan Global Trading Center pada kadar konsesi 10% bagi tempoh 5 tahun dan boleh diperbaharui bagi tempoh 5 tahun lagi. Ketiga, menaikkan had nilai jualan bagi aktiviti tambah nilai dan aktiviti tambahan yang dijalankan di zon perindustrian bebas dan gudang pergilangan berlesen daripada 10% kepada 40% daripada nilai jualan tahunan. Dan keempat, melanjutkan layanan kadar cukai pendapatan istimewa pada kadar rata 15% untuk tempoh 5 tahun kepada individu bukan warga negara yang memegang jawatan utama bagi pelaburan baharu strategik oleh syarikat yang memindahkan operasi ke Malaysia. Melalui penjana, kerajaan telah menawarkan kadar cukai istimewa kepada syarikat penghilang terpilih yang memindahkan lokasi perniagaan ke Malaysia dan membuat pelaburan baru. Sukacita dimaklumkan, permohonan untuk insentif tersebut akan dilanjutkan selama 1 tahun lagi sehingga 31 Disember 2022. Skop galakan cukai turut diperluas kepada syarat syarikat dalam sektor perkhidmatan terpilih yang memberi kesan pengganda signifikan dengan pemberian kadar cukai pendapatan kosong hingga 10% untuk tempoh 10 tahun. Satu kajian menyeluruh ke atas struktur galakan cukai sedia ada sedang dilaksanakan bagi menyediakan rangka kerja galakan pencukaian yang kompetitif, telus dan lebih menarik. Bagi memberi ruang kepada kajian tersebut, galakan cukai sedia ada yang akan tamat pada tahun ini akan dilanjutkan sehingga 2022. Lanjutan tempoh ini merangkumi galakan cukai aktiviti MRO bagi aero angkasa, pembinaan dan pembaikan kapal, status Bionexus dan galakan cukai bagi koridor pembangunan ekonomi.
Skim Pembangunan Nasional bernilai 1.4 bilion ringgit oleh Bank Pembangunan Malaysia akan diperkenalkan bagi menyokong pelaksanaan pembangunan rantaian bekalan domestik dan meningkatkan penghasilan produk tempatan seperti peralatan perubatan. Selain itu, Skim Pembangunan Maritim dan Logistik, Skim Pembiayaan Pembangunan Mampan, Skim Infrastruktur Pelancongan dan Dana Pengangkutan Awam akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2023 dengan ketersediaan dana sebanyak 3.7 bilion ringgit. Daripada keseluruhan dana skim-skim tersebut, 500 juta ringgit dikhususkan kepada usahawan Bumiputera bagi meningkatkan pelibatan dalam sektor utama. Seterusnya, untuk terus membantu PKS terkesan, kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar bernilai 2 bilion ringgit di bawah BNM akan diperkenalkan melalui pinjaman daripada institusi perbankan. Datuk Yang di-Pertua, semasa sesi jelajah belanjawan ke kawasan perindustrian di seluruh Malaysia, isu utama yang dibangkitkan ialah keperluan menambah baik infrastruktur. Bagi meningkatkan daya saing industri, sukacita saya mengumumkan inisiatif seperti berikut. Pertama, 100 juta ringgit bagi penyelenggaraan infrastruktur kawasan perindustrian. Kedua, 42 juta ringgit di bawah program Jendela bagi menambah baik kesaling hubungan internet di 25 kawasan perindustrian. Ketiga, pembangunan sebuah loji rawatan air di daerah Kubang Pasu bagi menyokong keperluan pelaburan projek zon ekonomi sempadan khas Kota Perdana di Bukit Kayu Hitam Kedah dan penduduk di kawasan tersebut. Dan keempat, 45 juta ringgit diperuntukkan bagi memenuhi keperluan pembekalan air bagi sektor petrokimia yang tertumpu di zon perindustrian Gebeng. Kerajaan akan melaksanakan kemudahan Authorised Economic Operator atau AEO ni di peringkat nasional bertujuan mempermudah proses akreditasi AEO dan diperluas kepada pembekal perkhidmatan logistik dan operator gudang yang diluluskan. Selain itu, bagi menambah baik kecekapan perniagaan rentas sempadan dan meningkatkan produktiviti sektor logistik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan mengintegrasikan 43 agensi pengeluar permit dan lesen dagangan dalam platform AEO. Datuk Yang di-Pertua, dalam usaha menyokong perkembangan sains dan teknologi, kerajaan memperuntukkan 400 juta ringgit khusus untuk tujuan R&D yang melibatkan beberapa kementerian dan agensi. Bagi mewujudkan ekosistem R&D yang lebih kompetitif, galakan cukai bagi aktiviti pengkomersialan hasil R&D berasaskan bukan sumber akan diperkenalkan semula. Dan galakan cukai bagi aktiviti pengkomersialan hasil R&D oleh institusi penyelidikan awam akan diperluaskan kepada institusi pengajian tinggi swasta. Selanjutnya, 20 juta ringgit akan disediakan bagi program Malaysia Talympics dan Science Space bertujuan mewujudkan kepakaran dalam bidang kecerdasan buatan dan AI dan robotik dalam golongan belia. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan memperuntukkan 100 juta ringgit daripada langganan sukuk prihatin untuk menjalankan penyelidikan berkaitan penyakit berjangkit, merangkumi pembangunan vaksin serta kajian rawatan dan diagnostik. Selanjutnya, sukacita saya maklumkan bahawa 4 syarikat sarung tangan utama, Top Glove, Hartalega, Supermax dan Kosan telah menyatakan komitmen untuk menyumbang 400 juta ringgit untuk memerangi COVID-19, termasuk menampung sebahagian kos vaksin COVID-19 dan kos perbelanjaan peralatan kesihatan. Kerajaan amat menghargai komitmen sektor swasta, NGO dan individu yang sama-sama menyumbang dalam usaha ini. Datuk Yang di-Pertua, bagi menggalakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, 25 juta ringgit bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta program beli barangan buatan Malaysia. Kedua, 150 juta ringgit bagi program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital kepada 100,000 usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Micro.
Ketiga, 150 juta ringgit bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara talian yang akan turut memanfaatkan 500,000 usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraft tangan. Dan keempat, 35 juta ringgit bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia di bawah misi perdagangan dan pelaburan. Selain itu, bagi memastikan Malaysia menjadi tumpuan pelaburan, terutamanya dalam pengeluaran vaksin dan peranti perubatan dalam negara, kerajaan akan memperkasa program perjanjian offtake Kementerian Kesihatan untuk menarik pelaburan ke negara ini dan potensi pengeluaran ubat dan vaksin pada masa hadapan. Sebagai tambahan, bagi menggalakkan syarikat pengeluar produk farmaceutical termasuk vaksin khususnya vaksin COVID-19 untuk melabur di Malaysia, pemberian galakan kadar cukai pendapatan antara 0 hingga 10% untuk 10 tahun pertama. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk memperkukuh sektor-sektor tumpuan. Pada tahun 2019, sektor pertanian menyumbang 7.1% daripada KDNK. Tatkala sektor-sektor lain mencatatkan penguncupan ekoran pandemik COVID-19, sektor pertanian diunjurkan terus berkembang pada 4.7% daripada KDNK tahun hadapan. Sehubungan itu, bagi tahun 2021, beberapa inisiatif utama bagi sektor pertanian dan industri makanan akan dilaksanakan, antaranya seperti berikut. Pertama, perluasan program kebun komuniti kepada komuniti separa bandar dan luar bandar dengan peruntukan berjumlah 30 juta ringgit. Program ini menyediakan peralatan seperti kit fertigasi dan media tanaman bernilai sehingga RM500 setiap individu atau RM50,000 setiap komuniti yang bakal memanfaatkan 60,000 peserta. Kedua, pelaksanaan projek pertanian organik di peringkat komuniti dengan peruntukan RM50 juta dan dijangka memanfaatkan 1,000 komuniti. Ketiga, pelaksanaan program ladang e-satellite dengan peruntukan RM10 juta secara geran padanan sehingga RM30,000 kepada setiap pertubuhan peladang kawasan PPK bagi tujuan pembelian peralatan pertanian berasaskan Internet of Things termasuk drone. Program ini dijangka memanfaatkan lebih 300 PPK dengan keahlian hampir 1 juta petani dan peladang. Keempat, pembiayaan di bawah program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan sehingga RM5 juta pada kadar 3.5% bagi tempoh 10 tahun kepada nelayan zon A dan B untuk menaik taraf peralatan pukat dan bot. Bagi tujuan ini, sebanyak RM150 juta disediakan melalui Agrobank. Kelima, pembiayaan di bawah program modernisasi rantaian nilai agro makanan sehingga RM1 juta kepada kadar 3.5% bagi tempoh 10 tahun kepada pengusaha pertanian untuk perolehan peralatan dan teknologi berteraskan IR 4.0. Bagi tujuan ini, sebanyak RM60 juta disediakan Agrobank. Keenam, pelaksanaan program pengembangan aquakultur dengan peruntukan RM10 juta secara geran padanan sehingga RM20,000 kepada pengusaha mikro untuk membeli peralatan bagi mengembangkan ternakan aquakultur bernilai tinggi seperti udang kara dan ikan kerapu. Dan ketujuh, pelaksanaan projek pertanian dan peternakan berimpak dan bernilai tinggi dengan peruntukan RM100 juta melalui kerjasama dengan kerajaan negeri seperti projek tanaman nanas di Johor dan ternakan udang galah di Negeri Sembilan. Datuk Yang di-Pertua, sektor komoditi merupakan sektor utama yang menyediakan input kepada pelbagai produk hiliran bernilai tambah tinggi dan menjana pendapatan ekspor negara. Sebagai usaha memperkukuh kelangsungan pelbagai sektor komoditi, bagi tahun hadapan langkah-langkah berikut akan dijalankan. Pertama, meneruskan program pemilikan sijil minyak sawit Mampan dengan peruntukan RM20 juta bagi merancakkan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing industri sawit negara. Geran padanan sebanyak RM30 juta untuk menggalakkan pelaburan dalam mekanisasi dan otomasi akan diperkenalkan.
Kedua, menyediakan insentif pengeluaran latex sebanyak 16 juta ringgit secara padanan bagi menggalakkan pengeluaran latex yang memerlukan waktu kerja lebih panjang berbanding pengeluaran kaplam yang bakal dimulakan di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan ketiga, membuka kawasan perindustrian perabot di Pagoh bagi merancangkan industri perkayuan dan menambah peluang pekerjaan. Selain itu, dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan juga akan menyediakan dana pusingan berjumlah 500 juta ringgit bagi program pinjaman pembangunan ladang hutan. Dana pinjaman ini khusus untuk pembangunan ladang hutan yang berkeluasan 4 hektar dan ke atas. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan sedar bahawa sektor pelancongan, terutamanya syarikat penerbangan, merupakan antara sektor yang paling terkesan. Sehubungan itu, kerajaan akan menyediakan program latihan dan penempatan semula bagi 8,000 kaki tangan dari syarikat penerbangan di Malaysia dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Kerajaan juga akan menyediakan peluang pekerjaan kepada 500 orang daripada komuniti setempat dan orang asli sebagai juru pandu pelancong di semua taman negara bagi merancangkan segmen eco-pelancongan. Seterusnya, bagi memastikan ketersediaan tempat tumpuan pelancong, sebanyak 50 juta ringgit disediakan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negara. Sejumlah 20 juta ringgit juga diperuntukkan bagi menambah baik infrastruktur dan mempergiat promosi kampung-kampung budaya di negeri Terengganu, Melaka, Sarawak dan Negeri Sembilan. Selain itu, 10 juta ringgit diperuntukkan bagi memastikan bangunan warisan kebangsaan seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan Karkosa Seri Negara juga akan terus kekal terpelihara dan menjadi ikon pelancongan. Industri pelancongan kesihatan berpotensi sebagai pelaburan baharu negara. Untuk itu, kerajaan memperuntukkan 35 juta ringgit kepada Malaysia Healthcare Travel Council bagi meningkatkan daya saing industri pelancongan kesihatan tempatan. Kerajaan juga akan melanjutkan pengecualian cukai pendapatan bagi ekspor perkhidmatan jagaan kesihatan swasta sehingga tahun 2022. Kerajaan mendengar keluhan para peniaga dan penjaja di Sabah yang terjejas teruk ekoran kekurangan kehadiran pelancong. Sehubungan itu, sukacita kerajaan mengumumkan geran khas prihatin tambahan sebanyak RM1,000 akan diberikan kepada peniaga dan penjaja di Sabah. Geran khas ini juga akan diberikan kepada pemandu taksi, e-hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong di Sabah. Bagi membantu mengurangkan beban aliran tunai syarikat yang masih terjejas, pengecualian levy tabung HRDF akan diberikan selama 6 bulan berkuat kuasa 1 Januari 2021. Pengecualian tersebut akan meliputi sektor pelancongan dan syarikat yang terjejas COVID-19. Datuk Yang di-Pertua, strategi ketiga adalah untuk mengutama otomasi dan pendigitalan. Bergerak ke hadapan, kerajaan akan menumpukan kepada produktiviti jangka panjang melalui penggunaan teknologi baharu bagi mempercepat transformasi ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Kerajaan melalui Bank Pembangunan akan melaksanakan skim transformasi pendigitalan industri bernilai RM1 bilion bertujuan untuk merancangkan aktiviti pendigitalan dan ketersediaan dana sehingga 31 Disember 2023. Selain itu, bagi menyokong aktiviti otomasi dan modernisasi, dana tambahan berjumlah RM150 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan SME dan geran otomasi. Syarat kelayakan geran ini turut dilonggarkan kepada PKS Micro dan syarikat pemula yang telah beroperasi selama 6 bulan. Datuk Yang di-Pertua, strategi keempat adalah untuk memudah akses pembiayaan. Melalui pakej prihatin dan penjana, RM1.9 bilion dana pinjaman mudah telah disediakan bagi membantu PKS dan PKS Micro yang sukar mendapatkan akses pembiayaan. Bagi menggalakkan
perniagaan berstatus mikro dan kecil dalam kalangan Bumiputra beranjak ke kategori yang lebih tinggi, SME Bank akan menyediakan kemudahan pembiayaan skim Lestari Bumi dengan dana berjumlah RM300 juta. Bagi membantu kewangan PKS yang berurusan dalam pembekalan kepada kerajaan atau JLC, kerajaan akan memperkenalkan platform pembayaran digital rantaian bekalan nasional ataupun National Supply Chain Finance Platform. Platform yang diberi nama Jana Niaga. Ini akan memanfaatkan PKS yang mengalami masalah aliran tunai disebabkan tempoh pembayaran invoice yang lama dan membantu PKS untuk mendapat pinjaman daripada institusi kewangan. Platform Jana Niaga akan diterajui oleh Exim Bank dengan pelibatan beberapa institusi kewangan. RM300 juta disediakan oleh Exim Bank untuk menggerakkan Jana Niaga. Pada masa ini, Jana Niaga akan dilaksanakan bersama Petronas dan Telekom Malaysia. Ia akan diperluas kepada GLC lain, kementerian dan agensi-agensi kerajaan pada masa depan. Pembiayaan secara peer-to-peer atau P2P di bawah seliaan Suruhanjaya Security merupakan antara inovasi kewangan alternatif yang telah menjana pembiayaan melebihi RM900 juta kepada PKS. Bagi menyokong platform P2P, terutamanya yang berasaskan pembiayaan invoice, RM50 juta akan diperuntukkan secara pelaburan padanan. Seterusnya, pembiayaan kredit mikro bernilai hampir RM1.2 bilion disediakan melalui Tekun, PUNB, Agrobank, BSN dan institusi kewangan lain. Ini termasuk tambahan sebanyak RM110 juta kepada Micro Enterprises Facility di bawah Bank Negara Malaysia bagi menggalakkan aktiviti keusahawanan dan kalangan pekerja gig dan yang bekerja sendiri serta menyokong pelaksanaan program iTekat. Program iTekat yang telah dilancarkan pada Mei 2020 dengan menggabungkan pembiayaan sosial dan pembiayaan mikro akan memperkasa usahawan mikro dari segmen B40 untuk menjana pendapatan lestari. Program iTekat akan diperluas dengan penyertaan institusi kewangan tambahan dan kerjasama dengan lebih banyak pihak berkuasa agama negeri dan rakan pelaksanaan pada tahun 2021. Melalui PUNB pula, RM230 juta disediakan sebagai pembiayaan kepada PKS bagi perbelanjaan modal kerja, peningkatan sistem otomasi dan peralatan serta perbelanjaan berkaitan pelaksanaan pematuhan SOP COVID-19. Datuk Yang di-Pertua, setakat ini sebanyak RM20 bilion jaminan telah diberikan di bawah syarikat jaminan pembiayaan perniagaan. Sukacita kerajaan akan meningkatkan jaminan sehingga RM10 bilion lagi dengan RM2 bilion diperuntukkan khusus kepada usahawan Bumiputra. Untuk syarikat korporat yang terlibat dalam industri berkemahiran tinggi seperti minyak dan gas dan aero angkasa, jaminan bernilai RM3 bilion dikhususkan di bawah skim jaminan prihatin dana jamin. Skim ini akan dilanjutkan sehingga tahun 2021 dengan terma dan syarat yang ditambah baik. Bagi menggalakkan aktiviti pemberian kredit yang teratur dan meningkatkan perlindungan pengguna, Akta Kredit Pengguna akan digubal. Akta ini menyediakan kerangka awal kawal selia aktiviti berkaitan pemberian kredit pengguna dan memperkukuh penyeliaan ke atas penyedia kredit bukan bank yang masa ini tidak diselia. Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security akan menerajui usaha mengubal kawal selia penyedia kredit pengguna. Datuk Yang di-Pertua, Equity Crowdfunding atau ECF merupakan antara kaedah pembiayaan alternatif terutamanya untuk syarikat startup berteknologi. Bagi menggalakkan lebih ramai pelabur individu menyertai pembiayaan menerusi platform ECF, pengecualian cukai pendapatan 50% daripada amaun pelaburan baru atau terhad kepada RM50,000 akan diberikan. RM30 juta juga diperuntukkan secara geran padanan untuk dilabur ke dalam platform ECF di bawah seliaan Suruhanjaya Security. Datuk Yang di-Pertua, matlamat ketiga ialah ketahanan ekonomi. Belanjawan ini akan diajarkan kepada keutamaan dasar rancangan Malaysia ke-12 dan juga wawasan kemakmuran bersama 2030.
Ini bagi memastikan pembangunan sosioekonomi yang inklusif dan bermakna ke arah sebuah masyarakat yang lebih makmur dan bermaruah menjelang 2030. Susulan penularan COVID-19, prestasi kutipan hasil kerajaan telah terjejas. Lantaran itu, hasil kerajaan tahun 2020 telah disemak semula kepada RM227.3 bilion, iaitu pengurangan hampir RM18 bilion daripada unjuran asal sebanyak RM244.5 bilion dalam Belanjawan 2020 yang diumumkan sebelum ini. Walaupun dalam keadaan hasil yang kurang, kerajaan tidak akan kompromi bagi melindungi nyawa dan kehidupan atau lives and livelihoods dalam memerangi COVID-19. Maka jumlah perbelanjaan keseluruhan tahun 2020 dianggarkan sebanyak RM314.7 bilion, iaitu meningkat RM17.7 bilion berbanding unjuran asal. Peningkatan perbelanjaan ini bertujuan untuk membiayai pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi. Sehubungan itu, fiskal defisit ataupun defisit fiskal bagi tahun 2020 dianggar meningkat kepada 6% daripada KDNK berbanding sasaran asal 3.2%. Kesan wabak COVID-19 akan terus dirasai pada tahun hadapan. Oleh itu, kutipan hasil kerajaan bagi 2021 dijangka meningkat kepada hanya RM236.9 bilion. Namun demikian, kerajaan memutuskan supaya Belanjawan 2021 merupakan belanjawan yang menggembang atau expansionary. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Kerajaan bercadang untuk memperuntukkan RM236.5 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM69 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dan RM17 di bawah kumpulan wang COVID-19. Manakala sebanyak RM2 bilion diperuntukkan bagi simpanan luar jangka. Mengambil kira anggaran tersebut, defisit fiskal 2021 diunjur pada kadar 5.4% berbanding KDNK. Datuk Yang di-Pertua, bagi memastikan perbelanjaan kerajaan mempunyai pengganda tinggi kepada ekonomi, sebanyak RM2.5 bilion diperuntukkan kepada kontraktor kelas G1 hingga G4 bagi menjalankan projek kecil dan sederhana di seluruh negara. Ini termasuk RM200 juta tambahan bagi projek penyelenggaraan jalan persekutuan dan RM50 juta bagi projek penyelenggaraan rumah PPR. Selanjutnya, kerajaan turut melanjutkan tempoh kelonggaran prosedur perolehan sehingga 31 Disember 2021 untuk mempercepat pelaksanaan projek pembangunan. Kerajaan melalui MARA juga akan menyediakan RM50 juta sebagai akses pembiayaan kepada kontraktor pembinaan di bawah skim pembiayaan Kontrak Express (SPIKE). Skim ini ditawarkan kepada kontraktor Bumiputra yang berurusan dengan kerajaan bagi memudahkan aliran tunai dalam melaksanakan projek. Datuk Yang di-Pertua, pada masa ini, hasil kerajaan adalah sekitar 15% daripada KDNK, termasuk hasil berkaitan petroleum sekitar 3%. Kerajaan perlu memastikan sumber hasil adalah mampan dan mampu membiayai perbelanjaan, terutamanya perbelanjaan mengurus. Strategi kutipan hasil akan ditambah baik, termasuk membasmi aktiviti penyeludupan terutama barangan berduti tinggi. Dengan izin, Multi-Agency Task Force akan diperkasa dengan penyertaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan juga Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Selain itu, mulai 1 Januari 2020, kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, bekukan pengeluaran lesen import rokok baru. Kedua, memperketat pembaruan lesen import rokok melalui semakan semula syarat lesen termasuk mengenakan kuota import. Ketiga, menghadkan aktiviti transshipment rokok kepada pelabuhan tertentu sahaja. Keempat, mengenakan cukai dengan kemudahan pulang balik atau drawback ke atas semua rokok import bagi tujuan transshipment dan ekspor semula.
Kelima, tidak membenarkan aktiviti transshipment dan ekspor semula rokok menggunakan bot kumpit. Dan keenam, mengenakan cukai ke atas rokok dan produk tembakau di semua pulau bebas cukai. Kerajaan juga akan mengenakan duty excise pada kadar ad valorem 10% ke atas semua jenis peranti rokok elektronik dan bukan elektronik, termasuk vape, berkuat kuasa 1 Januari 2021. Manakala cecair rokok elektronik akan dikenakan duty excise pada kadar 40 sen per mililiter. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua ialah berkaitan dengan agenda pembangunan 5 tahun negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Ini merupakan peringkat 6R terakhir, iaitu reform atau menyusun semula. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada perbelanjaan pembangunan yang memberi manfaat besar kepada rakyat dan menyokong momentum pertumbuhan ekonomi. Kerajaan komited untuk melaksanakan projek infrastruktur pengangkutan bagi meningkatkan kemudahansampaian rakyat. Pada tahun 2021, sebanyak 15 bilion ringgit disediakan bagi membiayai antaranya projek Lebuh Raya Pen Borneo, landasan berkembar elektrik Gembas Johor Bahru, landasan berkembar Lembah Kelang fasa pertama. Selain itu, beberapa projek lain juga akan diteruskan seperti sistem transit rapid dari Johor Bahru ke Woodland, Singapura dan juga MRT 3 di Lembah Kelang. Pada dasarnya, kerajaan berhasrat untuk meneruskan projek High Speed Rail atau HSR kerana projek ini dijangka dapat menjana kesan pengganda yang positif terhadap ekonomi negara. Namun begitu, ia tertakluk kepada perbincangan lanjut dengan Singapura. Beberapa projek baru berjumlah hampir 3.8 bilion ringgit akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, projek fasa 2 bagi pembinaan Jabatan Kelang ketiga di Selangor. Kedua, meneruskan projek Central Spine Road di jajaran baru di negeri Kelantan dan Pahang. Ketiga, menaik taraf jambatan merentasi Sungai Marang Terengganu. Keempat, menaik taraf persekutuan Gerik Perak ke Kulim Kedah. Kelima, meneruskan projek fasa 3 bagi membina dan menaik taraf lingkaran Pulau Indah Kelang di Selangor. Keenam, pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah bagi pakej dari Serusup ke Pituru. Dan ketujuh, projek jalan pintasan Cameron Highlands, Pahang dengan penekanan langkah pemulihan alam sekitar. Bagi 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi, projek-projek pembangunan akan diteruskan dengan peruntukan bagi tahun 2021 sebanyak 780 juta ringgit. Merangkumi pertama, sistem pengangkutan bas rapid transit di 3 laluan berkapasiti tinggi dan pembinaan busway di kawasan pembangunan IRDA. Kedua, pembinaan Jabatan Palikbang ke Kota Baru, Kelantan di bawah ECER. Ketiga, pembinaan infrastruktur dan komponen projek zon pembangunan khas di Yan dan Baling, Kedah di bawah NCER. Kelima, projek infrastruktur di kawasan perindustrian Samalaju, Sarawak di bawah SCORE. Dan kelima, penyambungan projek pembesaran pelabuhan kontena Sefangga Bay, Sabah di bawah SDC. Selain itu, galakan cukai sedia ada bagi koridor pembangunan wilayah ekonomi Pantai Timur, Iskandar Malaysia dan koridor pembangunan Sabah dilanjutkan sehingga 2022. Peruntukan sebanyak 150 juta ringgit juga disediakan bagi projek penyaluran air mentah dari Sungai Kesang dan Tasik Biru ke Empangan Jus, Melaka. Selanjutnya, KWSP akan meneruskan pembangunan Kuasa Damansara dengan nilai pembangunan kasar sebanyak 50 bilion ringgit. Ia merangkumi pembangunan kawasan komersial, kediaman, infrastruktur sosial, hub inovasi dan perubatan. Lebih 100,000 peluang pekerjaan bakal dijana, manakala lebih 250,000 unit rumah termasuk 10,000 unit rumah mampu milik akan dibina. Akhir sekali, bagi tahun 2021, Sabah dan Sarawak akan menerima peruntukan perbelanjaan pembangunan masing-masing sebanyak 5.1 bilion ringgit dan 4.5 bilion ringgit. Peruntukan ini antaranya untuk membina dan menaik taraf infrastruktur air, elektrik dan jalan raya, kemudahan kesihatan dan pendidikan. Datuk Yang di-Pertua,
Strategi ketiga ialah untuk memperkasa peranan GLC dan masyarakat sivil. Tindakan proaktif GLC dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat harus dijadikan contoh kepada syarikat atau industri lain. Lebih-lebih lagi ketika rakyat menghadapi tempoh mencabar ini. Lebih banyak program akan dilaksanakan melalui GLC, masyarakat sivil dan NGO, bermula dengan bidang sosial dan pemeliharaan alam sekitar dalam melengkapi sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kerajaan berhasrat bekerjasama dengan NGO dan perusahaan sosial atau social enterprise dalam agenda pembangunan negara. Sebagai contoh, melalui konsep geran padanan, kerajaan bersama-sama dengan Yayasan Hasanah telah membiayai inisiatif seperti penjanaan pendapatan terutamanya bagi golongan terjejas semasa COVID-19 ini. Antara inisiatif yang dibiayai ialah menjahit pelitup muka oleh masyarakat asal Sarawak di bawah Tanoti, projek pemekasan orang asli di Hulu Selangor oleh Epic Society dan juga inisiatif keusahawan OKU oleh komuniti belia Selangor. Kementerian Kewangan telah membuka portal belanjawan 2021 pada 28 September yang lalu untuk mendapat cadangan dan undian rakyat berhubung isu masyarakat dan alam sekitar. Selain daripada lebih 6,000 cadangan yang disampaikan, lebih 40,000 undian juga diterima. Berdasarkan maklum balas ini, Kementerian Kewangan akan mengagikan dana untuk NGO seperti berikut. Pertama, RM50 juta bagi inisiatif penjanaan pendapatan dan peningkatan pekerjaan bagi golongan rentan. Kedua, RM30 juta bagi inisiatif menangani isu sosial. Dan ketiga, RM20 juta bagi inisiatif pemeliharaan alam sekitar. Geran sebanyak RM100 juta ini akan dipadankan dengan sumbangan dari yayasan milik GLC. Seterusnya, kerajaan akan menjalankan program pembangunan perusahaan sosial dengan peruntukan RM20 juta kepada Malaysian Global Innovation dan Creativity Centre atau MAGIC dan agensi terpilih. Di samping itu, projek rintis pendaftaran e-perolehan kepada perusahaan sosial yang mempunyai sijil program e-perolehan impak kerajaan daripada MAGIC dan agensi terpilih yang lain untuk menjadi pembekal kepada kerajaan. Dengan inisiatif ini, perusahaan sosial boleh membekal barangan dan perkhidmatan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM20 juta setahun. Datuk Yang di-Pertua, strategi keempat ialah menjamin kelestarian. Asas ekonomi kita ialah alam sekitar dan aset semula jadi. Oleh itu, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, adalah penting untuk kita menentukan keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar supaya kualiti hidup kita terjaga dan legasi generasi akan datang dipelihara. Kerajaan yakin kelestarian sumber boleh memacu pertumbuhan ekonomi baru di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Pada 2015, bersama negara-negara ahli PBB yang lain, Malaysia telah bersetuju untuk menerima Agenda 2030 dan 17 Matlamat Pembangunan Lestari ataupun SDG. Kini buat pertama kalinya, belanjawan negara diselaraskan dengan SDG supaya rakyat kita melangkah ke masa depan yang lebih makmur, lebih lestari dan inklusif. Kerajaan dengan kerjasama strategik PBB di Malaysia akan menubuhkan Dana Amanah Malaysia SDG atau My SDG Trust Fund dengan peruntukan permulaan berjumlah RM20 juta. Dana ini akan menyediakan platform menyelaras pembiayaan dari sumber awam dan swasta dengan lebih sistematik. Dengan itu, pelbagai pihak dapat menyumbang dan terlibat dalam melengkapkan dan menentukan SDG tercapai menjelang 2030. Tambahan lagi, kerajaan juga memperuntukkan RM5 juta untuk menyokong program-program SDG yang dilaksanakan oleh Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan sedang meneruskan usaha jangka panjang bagi mewujudkan hub kewangan lestari dan meletakkan Malaysia sebagai hub serantau untuk gaya hidup lestari. Pada bulan Ogos lalu, kerajaan telah menerbitkan sukuk digital pertama iaitu Sukuk Prihatin dengan langganan melebihi sasaran iaitu RM666 juta. Kini kerajaan akan menerbitkan pula bond kelestarian pertama di Malaysia untuk tujuan alam sekitar dan sosial pada tahun 2021. Sebagai tambahan, bagi terus menggalakkan terbitan produk Sustainable and Responsible Investment SRI dan bond yang mencapai standard hijau, sosial dan mampan di Malaysia, pengecualian cukai pendapatan sedia ada bagi geran sukuk hijau SRI diperluas kepada semua jenis sukuk dan bond serta pengecualian ini akan dilanjutkan sehingga tahun 2025.
Selanjutnya, kerajaan juga akan meneruskan Green Technology Financing Scheme 3.0 atau GTFS 3.0 dengan saiz dana RM2 bilion selama 2 tahun sehingga 2022 yang akan dijamin oleh Dana Jamin bagi menggalakkan terbitan sukuk SRI. Datuk Yang di-Pertua, bagi terus memelihara khazanah alam, beberapa inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, RM50 juta untuk menangani isu sampah dan sisa pepejal yang terperangkap di sungai. Kedua, RM40 juta dalam tempoh 5 tahun bagi mengukuhkan aktiviti penguatkuasaan pemantauan kualiti alam sekitar, antaranya untuk mewujudkan 30 stesen pemantauan di seluruh negara. Ketiga, RM10 juta disediakan bagi melaksanakan program Integrated Island Waste Management di sekitar pulau di Johor dan Terengganu bagi mengurangkan kesan kemusnahan terumbu karang dan hidupan marin. Program ini melibatkan kolaborasi pihak UNDP, kerajaan negeri dan sektor swasta. Keempat, meningkatkan peruntukan di bawah pemberian tahap kepada semua kerajaan negeri daripada RM350 juta kepada RM400 juta. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM70 juta juga diperuntukkan bagi tujuan aktiviti Ecological Fiscal Transfer sebagai insentif tambahan kepada kerajaan negeri untuk menjamin kelestarian biodiversiti negara. Dan kelima, melaksanakan program penanaman pokok bakau bagi memelihara kawasan paya bakau serta spesies pokok lain di pesisiran pantai, antaranya di Tanjung Piai Johor dan Kuala Sepetang Perak. Selanjutnya, program SAFE 2.0 diperkenalkan, iaitu pemberian e-rebate RM200 kepada isi rumah yang membeli alat penyaman udara atau peti sejuk cekap tenaga buatan tempatan. Sejumlah RM30 juta juga disediakan untuk program ini yang dijangka memanfaatkan 140,000 isi rumah. Sebagai sebahagian daripada langkah melestarikan teknologi hijau yang cekap tenaga dan mesra alam, kerajaan menyokong inisiatif yang telah diambil Kerajaan Negeri Sarawak untuk menggunakan bas awam yang menggunakan hydrogen fuel cells. Di samping itu, bagi mengawal biodiversiti kawasan hutan dan pemburuan haram, kerajaan akan memperkasa program perlindungan dan rondaan biodiversiti dengan pengambilan lebih 500 bekas tentera dan polis serta orang asli untuk menjalankan aktiviti rondaan. Bagi tujuan ini, sebanyak RM20 diperuntukkan. Datuk Yang di-Pertua, sebagai tunjang negara, langkah untuk meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran kerajaan turut menjadi keutamaan. Memandangkan kita hidup dalam norma yang baru, penggunaan ruang digital perlu dimaksimumkan dalam menjalani sebarang urusan seharian. Contohnya, ucapan belanjawan pada tahun ini diedarkan tanpa kertas atau paperless, sebaliknya secara soft copy melalui aplikasi QR Code. Saya sendiri menggunakan tablet bagi membentangkan belanjawan petang ini. Saya menyeru lebih banyak kementerian dan agensi menyahut pendekatan paperless yang lebih mesra alam dan menjimatkan kos. Pada masa ini, terdapat 23 buah UTC di seluruh negara dan yang terbaru ialah UTC Pulau Pinang yang telah dibuka pada bulan Ogos lalu. Mengambil kira kepadatan penduduk di Lebah Kelang dan di kawasan sekitar Petaling Jaya, kerajaan berhasrat untuk membina UTC di lembah pantai dengan kerjasama pihak swasta. Selain itu, dalam era norma baru ini, kerajaan akan memperluas penggunaan kios sebagai saluran alternatif sistem penyampaian. Jabatan Pengangkutan Jalan akan menambah bilangan kios untuk beberapa perkhidmatan utama seperti pembaharuan lesen kenderaan bermotor. Kios akan diletakkan di 50 lokasi strategik di seluruh negara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan walaupun di luar waktu bekerja. Kerajaan juga memperuntukkan RM14 juta untuk menaik taraf infrastruktur serta kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri serta pendigitalan perkhidmatan konsular Malaysia di luar negara. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan meneruskan agenda pembangunan negara berteraskan tadbir urus yang baik serta menjunjung prinsip integriti. Kerajaan akan memastikan pelan anti rasuah nasional NACP dan pengambilan 100 orang pegawai SPRM diteruskan serta penerapkan pendidikan anti rasuah di semua peringkat.
atas keprihatinan kerajaan, peruntukan khas disediakan sebagai ganjaran kepada mana-mana yang dapat menyalurkan maklumat tentang sebarang salah laku dan pelanggaran undang-undang. Contohnya isu pencemaran sungai yang semakin tidak terkawal sehingga mengakibatkan terputusnya bekalan air di Lembah Kelang. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan prihatin aspek kebajikan dan kesejahteraan penjawat awam lebih-lebih dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19. Anggota barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis, tentera, anggota bomba, rela, petugas JKM dan ramai lagi yang telah membanting tulang empat kerat, berkorban juang memerah keringat dengan sepenuh kudrat demi menjamin kesejahteraan kita semua warga Malaysia. Kini, ramai antara mereka diamanahkan untuk menjalankan tugas di Sabah. Marilah kita mendoakan rakyat di Sabah dan seluruh anggota barisan hadapan supaya dapat mengharungi situasi sukar ini dan diberi perlindungan olehnya. Bagi menambah baik kemudahan anggota perkhidmatan awam, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, menaikkan kadar allowance RM6 kepada RM8 sejam untuk lebih 1,900 pegawai bomba bantuan mulai 2021. Kedua, memperkenalkan skim perlindungan kemalangan diri percuma sehingga RM100,000 kepada peminjam baru Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA bagi tahun 21 dan 22. Selanjutnya, bagi menghargai keringat kepahlawanan dan bakti pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak